وأهل الكرام أصحاب الله وشهد الله لكم الفاتحة. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله وبه نستعين نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia inayah pertolongannya kita masih lagi sihat walafiat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, kita masih dapat bertemu dalam rumah Allah, menunjukkan kita masih lagi sihat walafiat. Maka gunakanlah peluang sihat yang Allah Ta'ala bagi untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepadanya. Kita semakin meninggalkan bulan Jamadil Akhir dan beberapa hari kita akan masuk bulan Rajab. Bulan Rajab ni antara peristiwa penting berlaku ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam ialah peristiwa Isra wal Mi'raj, dan itu adalah merupakan mukjizat yang kedua terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Al-Quran. Dan bila sebut Isra wal Mi'raj, dia tidak lari daripada kisah berkaitan tentang kewajipan menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Furida 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi salawatu 50 thumma nuqidat hatta ju'ilat khamsa thumma nudiya ya Muhammad innahu la yubaddal qawlu ladayya wa inna laka bihadhihi al-khams khamsin." Maksudnya diwajibkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra solat 50 kali sehari, kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali sehari. Kemudian Nabi SAW dipanggil ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti, ini diubah ketetapan itu di sisiku, dan sesungguhnya 5 kali solat ini bersamaan dengan solat 50 kali solat. Jadi tuan-tuan, puan muslimin, muslimat hormat lagi dimuliakan, itulah kelebihan, keistimewaan, keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun solatnya hanya 5 kali, tetapi bersamaan pahala umat terdahulu solat 50 kali sehari semalam. Dan umat Nabi Musa daripada kisah Isra wal Mi'raj, fahamlah kita bahawa mereka juga diperintahkan menunaikan solat, dan bilangan mereka menunaikan solat ialah 50 kali sehari. Nabi Musa alaihissalam bila tahu Nabi SAW diperintahkan solat 50 kali sehari bersama umatnya, menasihatkan baginda, umat aku. Nabi Musa mengaku umat dia diperintahkan solat 50 kali pun tak mampu buat, apatah lagi umat engkau ya Muhammad. Jadi penerimaan nasihat daripada Nabi Musa ini bukanlah menunjukkan kerendahan Nabi SAW sebagai Sayyidul Mursalin. Seorang Yahudi dia gunakan isu itu antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa lagi tinggi kemuliaan darjatnya sampai Nabi Muhammad menerima nasihat daripada Nabi Musa.
Ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa berbanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawapan kita, penerimaan nasihat daripada Nabi Musa bukanlah menunjukkan kerendahan martabat baginda sebagai Sayyidul Mursalin. Sebaliknya membuktikan ketinggian akhlak adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda ini bertaraf Sayyidul Mursalin, namun masih lagi mendengar nasihat daripada Nabi yang sudah ada pengalaman daripada baginda. Muslimin hormati lagi dimuliakan. Kemudian solat ini merupakan tali hubungan seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak solat, maka berarti dia telah memutuskan tali hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedia faham bahawa kalaulah memutuskan hubungan sesama manusia, apatah lagi memutuskan silaturahim, hukumnya adalah berdosa besar. Nabi SAW menyebut dalam hadis baginda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Sembayanglah, puasalah, zakatlah, apa saja amal kebajikan yang dilakukan itu. Tapi kalau dia ada memutuskan hubungan persaudaraan, silaturahim dengan abang dia, dengan adik kandung dia, dengan kakak dia, bergaduh, tak bertemu siapa, maka kalau dia meninggal dunia tidak bermaaf-maafan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak masuk syurga. Sebab itu penting jaga hubungan silaturahim. Ada orang nak pergi haji, nak pergi umrah, buat kenduri doa selamat, jamuan kesyukuran, jemput kawan-kawan, jemput jiran-jiran, tetapi ada adik dia, ada abang dia, ada salah seorang adik keluarga dia yang ada hubungan rahim dengan dia, hubungan kekeluargaan dengan dia, ada hubungan darah dengan dia, dia tak jemput. Muslimin muslimat rahmati lagi dimuliakan, maka pergilah dia ke tanah suci, mengerjakan haji, mengerjakan umrah dalam keadaan memutuskan silaturahim. Bagaimana hajinya, bagaimana umrahnya mahu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahmati lagi dimuliakan, kalaulah tidak bertemu siapa dengan orang lain yang tak ada hubungan darah lebih daripada 3 hari 3 malam juga berdosa. Apatah lagi tidak bertemu siapa dengan orang yang ada hubungan darah dengan kita. Sabda Nabi SAW, la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bersapaan dengan saudara muslimnya lebih daripada 3 malam. Mereka bertemu namun saling berpaling muka antara satu sama lain. Yang paling baik di kalangan mereka ialah yang lebih dahulu memberi salam. Jadi poin di sini, kalaulah memutuskan silaturahim sesama manusia itu hukumnya adalah haram dan berdosa, apatah lagi memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu tidak mendirikan solat. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hormati lagi dimuliakan. Sebetulnya orang yang mendirikan solat ni dia akan jadi baik kalau solatnya dalam keadaan baik, maka dia ibarat magnet akan menarik amalan-amalan yang lain turut menjadi baik. Bacaan Quran dia baik, puasa dia baik, hubungan dengan manusia pun baik, dengan jiran-jiran pun baik, tak bergaduh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahmati lagi dimuliakan, orang yang tidak mendirikan solat sesungguhnya telah melakukan kemungkaran yang paling besar. Besar pun dosa orang itu berzina, besar pun dosa orang itu minum arak, berjudi, membunuh orang, besar lagi dosa orang yang meninggalkan solat. Kita pandang keji orang yang melakukan zina, kita pandang keji orang yang
minum arak, orang yang berjudi, orang yang makan babi dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya dalam rumah kita ada orang yang paling besar melakukan kesalahan maksiat terbesar, iaitu meninggalkan solat. Ahli keluarga kita, anak kita sendiri dalam rumah melakukan maksiat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru barang siapa yang melihat kemungkaran dan maksiat itu, ini orang yang meninggalkan solat, maknanya mereka melakukan maksiat. Hendaklah kita mencegahnya, sama ada dengan tangan, nasihat, atau merasa benci di dalam hati. Hal ini disebut oleh Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika 'adhaful iman." Maksudnya, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila dia tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Bapa tak semayang, sesiapa yang ada hubungan dengan bapa itu tahu ayahnya tak semayang, hendaklah memberi nasihat kepada ayahnya supaya mendirikan solat. Timbang kalau kita tak melaksanakan tanggungjawab ini, memandang remeh, orang yang melakukan kesalahan ini di akhirat nanti akan mengkambing hitamkan kita. Kitalah muncanya disebabkan mereka ni lalai. Kitalah tidak mengingatkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan panggil kita, akan dakwa kita. Muslimin rahmati lagi dimulakan. Dalam Islam disuruh ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu ke arah jalan kebaikan dan takwa. Memberi nasihat, memberi teguran, memberi ingatan, itu adalah satu bentuk pertolongan ke arah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap, ayah aku sepatutnya dialah yang bagi nasihat kepada aku. Aku anak, takkan aku nak bagi nasihat kepada dia. Jangan. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Seorang suami yang tidak solat, maka wajib isteri mengingatkan suaminya supaya mendirikan solat. Apatah lagi kalau anak-anak tak solat, apatah lagi kalau isteri tak solat, maka berkewajipanlah seorang bapa mengingatkan anak-anaknya supaya mendirikan solat. Berkewajipanlah bagi seorang suami mengingatkan isterinya supaya mendirikan solat. Sini muslimat menghormati lagi di mereka. Jangan kita hari ini datang ke masjid, sembahyang subuh berjemaah, elok dengar kuliah dan sebagainya. Bila balik ke rumah, tengok anak-anak masih terbungkam, tak bangun-bangun, dah siang, tak sembahyang subuh. Dan kita berdiam diri saja. Timbang di akhirat nanti, mereka ini akan heret kita kerana tidak memberi nasihat dan teguran kepada mereka untuk mendirikan solat. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat rahmati lagi diberikan, menyebabkan langkah kita ke syurga itu tersekat. Ya, ada benda yang tak settle lagi. Anak-anak kita mendakwa kita di akhirat nanti kerana kelalaian kita melaksanakan tanggungjawab. Kalau rumah kita terbakar, tuan-tuan, muslimin, muslimat rahmati lagi diberikan, kita akan segera panggil anak kita, selamatkan anak kita, jerit anak kita supaya bangun, bangun. Kerana rumah kita terbakar. Kerana apa? Kita nak selamatkan anak-anak kita daripada mati terbakar, hangus, rentung akibat kebakaran itu. Dan sebetulnya semangat itu kena ada dalam diri kita untuk selamatkan anak-anak kita daripada rentung dibakar oleh api neraka di akhirat nanti. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat menghormati lagi dimuliakan. Poin yang seterusnya yang saya nak sampaikan, ada orang yang mendirikan solat, dia semayang tak tinggal, tetap di akhirat dalam neraka juga. Fawailul lil musallin,
allazina hum an salatihim sahun. Maka celakaan besar bagi orang yang sembahyang, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Orang yang sembahyang pun ada yang dihumban dalam neraka wil. Kerana apa? Mereka lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Apatah lagi orang yang langsung tak sembahyang, lagilah mereka itu akan dibakar dalam api neraka. Kenapa pula orang yang sembahyang ni pun diumban dibakar dalam api neraka? Banyaklah sebabnya. Antaranya seperti mana yang sebelum ini sering saya syarahkan, kerana akidah pelakunya mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu setiap amalan ibadat kita, asas penerimaannya akidah kena bersih. Kalaulah solat macam mana sekalipun, puasa macam mana sekalipun, setiap tahun setiap bulan pergi umrah, pergi haji dan sebagainya, tetapi akidahnya itu ada unsur-unsur syirik. Percaya kepada kayu kokar contohnya, percaya kepada bomoh contohnya, percaya pada nombor-nombor tertentu membawa tuah contohnya. Maka semua amalan-amalan yang dilakukan, besar mana sekalipun, besar langit, besar bumi, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya buat cerita Nelson Mandela, seorang pejuang yang berjasa kepada rakyat dia, berjuang membebaskan negara dia daripada dasar apartheid. Kemudian mendekam dalam penjara puluhan tahun. Dia masuk penjara ketika muda, keluar penjara rambut dah beruban, dah tua, kemudian dilantik menjadi presiden kulit hitam yang pertama di Afrika Selatan. Punyalah besar jasa dia, takkan tak ada jasa. Besar jasa dia, mendekam dalam penjara untuk membebaskan rakyat di berdasar penindasan orang kulit putih ke atas orang kulit hitam. Kemudian sebagai presiden tentulah ada sedikit sebanyak jasa dia pada negara dia. Tapi kalaulah dia mati dalam keadaan kekal syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua jasanya itu Allah Ta'ala tidak pandang. Muslimat hormati lagi dimuliakan, Profesor Hu Kei Kim, seorang ahli sejarah, banyak menulis buku-buku sejarah, dan buku-bukunya itu yang menjadi rujukan kepada pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar universiti. Banyak ilmu yang mengalir, memberi manfaat walaupun dia sudah meninggal dunia. Tetapi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, biarpun buku itu merujukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, di mana-mana library perpustakaan ada bukunya merujukan kepada para pelajar, namun dia tidak memberi manfaat pada dirinya di akhirat nanti. Sebab kalaulah dia mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid Al-Walid Saifullah Al-Maslul, yang Nabi gelar sebagai pedang Allah yang terhunus, setiap kali pergi perang dia akan balik membawa kemenangan. Sampaikan orang-orang Madinah begitu terpegun dengan kehebatan Khalid Al-Walid, si panglima tentera yang hebat. Ada yang mendakwa Khalid ni si pembawa tuah, kalau pergi perang dia akan balik pasti membawa kemenangan. Maka bila mendengar ada rakyat yang begitu taksub dengan kehebatan Khalid Al-Walid, si panglima tentera yang hebat, setiap kali perang balik tidak pernah mengecewakan, pasti membawa kemenangan, maka Khalid dipecat jawatannya oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bukan naikkan di pangkat, tak, diturunkan daripada jenderal jadi tentera biasa saja. Kenapa? Sayyidina Umar Amirul Mukminin bimbang rakyat dia terbiasa mengakidah, mendewa-dewakan Khalid Al-Walid. Kononnya kemenangan itu berpunca daripada Khalid Al-Walid. Hakikatnya kemenangan datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampailah Khalid Al-Walid Saifullah Al-Maslul, ketika dia nak meninggal dunia, dia sakit di atas katil, dia tak boleh bangun, lalu dia mengeluh. Sayyidina Umar bin Khattab yang pecat dia datang melawat Khalid Al-Walid ketika sakit. Dia mengeluh kepada Sayyidina Umar, adakah kerana dosaku sangat besar ke Nabi SAW sehingga Allah tidak memakbulkan hajat aku, cita-cita aku, itu untuk mati syahid di medan peperangan. Nak bangun daripada katil je pun tak boleh, nak pergi perang lagi dah tak boleh. Sebab itu dia mengeluh. Dia bercita-cita nak mati syahid. Adakah Allah tak makbulkan cita-citanya sebab dosanya dengan Nabi besar? Tahu bahawa dalam perang Uhud, apa yang dilakukan oleh Khalid Al-Walid, dialah yang menggempur tentera Islam. Bila pasukan pemanah ramai yang turun ke bawah, langgar pesanan Nabi SAW. Nabi kata, jangan turun. Kalau kalian melihat tentera-tentera Islam mati terbunuh bergelimpangan, mayat-mayatnya dimakan burung menjadi bangkai, jangan turun selagi mana tidak menerima arahan daripada aku. Tetapi para sahabat mereka langgar pesanan Nabi SAW kerana menyangkakan bahawa perang Uhud telah tamat. Jadi pasukan pemanah mula turun daripada posisinya. Peluang ini diambil Khalid Al-Walid membunuh saki-baki pasukan pemanah di atas bukit Jabal Rumah, termasuklah ketua yang Nabi amanahkan berada di posisi itu yang bernama Abdullah bin Jubair turut terkorban, dibunuh oleh tentera-tentera Khalid Al-Walid. Kemudian daripada puncak bukit itu, pasukan berkuda Khalid Al-Walid menggempur tentera Islam dari arah belakang, menyebabkan Nabi SAW luka parah. Dan pasukan Khalid Al-Walid lah yang memainkan peranan memperandakan tentera Islam dengan mengatakan Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh, sekaligus melemahkan semangat tentera Islam bila mendengar panglima tentera mereka Rasulullah SAW telah terbunuh. Dan ada di kalangan mereka mengatakan, buat apa kita hidup kalau Nabi kita, kekasih kita telah pun terkorban? Ayo kita berperang habis-habisan, biarlah kita iringi jenazah Nabi ke alam baqah. 70 tentera-tentera Islam yang terbunuh. Ramai di kalangan mereka ini adalah kumpulan yang menyangkakan bahawa Rasulullah SAW telah terbunuh, dan mereka ingin mengiringi jenazah Nabi ke alam barzah. Inilah Khalid Al-Walid. Adakah dosa itu menyebabkan Allah Ta'ala tidak makbulkan doa aku, hajat aku, cita-cita aku untuk mati syahid? Apa kata Sayyidina Umar? Wahai Khalid, ketika Nabi masih hidup, engkau tak ingat ke apa yang Nabi katakan kepada engkau? Engkau adalah Saifullah Al-Maslul, engkau adalah pedang Allah yang terhunus. Mana mungkin pedang Allah boleh patah dalam pertempuran. Muslimat rahmati lagi dimuliakan. Sebab itu engkau tidak diizinkan oleh Tuhan untuk mati di medan pertempuran, kerana engkau adalah Saifullah Al-Maslul. Baik. Selain itu, kenapa orang yang solatnya itu tidak diterima, bahkan dihuban dalam api neraka? Kerana kemungkinan mendirikannya dengan tidak cermat, gopoh gapah, nak cepat-cepat, nak touch and go, tumakninah pun tak ada, melanggar rukun qauli, fi'li, qalbinya, bacaan Fatihahnya lintang bukan. Ini yang menyebabkan seseorang itu yang Allah Ta'ala nasutkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Demikian juga mungkin kerana faktor kiblatnya tak betul. Sebab itu tuan-tuan, kiblat ni memainkan peranan penting. Syarat sah solat mesti menghadap kiblat. Tuan-tuan, muslimin muslimat rahmat lagi dimuliakan, dalam rumah kita ada 5 bilik. Jangan bilik anak kiblat dia semayang arah ini. Bilik nombor 2, solatnya kiblat arah sini sikit. Master bedroom, bilik kita arah kiblat sini sikit. Dalam rumah kita pun kiblat
Tak sama. Macam mana nak sama fikrah bersama ahli keluarga? Kiblat pun tak betul. Bilik ini kiblat sana, bilik ini kiblat sini sikit, bilik diamnya sini serong pula sikit. Macam mana ahli keluarga tu nak bersatu? Bab kiblat pun dalam rumah tak bersatu. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat menghormati diri mereka. Jadi perkara penting dalam rumah kita, kalau orang datang pada kiblat, tunjukkan kiblat yang betul. Kalau saya memang buku betul-betul, kemudian letakkan stiker tu, tampal, beritahu anak-anak jangan tampal, ini kiblatnya yang dah basah betul ni. Muslimin muslimat yang hormati lagi mereka. Jadi kiblat ni juga mainkan peranan penting. Solat juga tidak diterima kerana mungkin wudu dia tidak sah, tidak membasuh anggota wudu dengan sempurna, atau mendirikan solat dengan pakaian yang bernajis, kain atau seluar dalamnya berbau hancing kerana terkena kencing, dan pelbagai lagi lah antara punca dia diumpat dalam api neraka. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita di umur yang semakin meningkat, ya, macam-macam penyakit, saya bawa jemaah umrah, tuan-tuan muslimin muslimat dan berbagi lagi di mereka. Antara soalan ditanya, dalam Masjidil Haram ada toilet tak ustaz? Tak tahan. Dia ada jenis manusia yang kerap kencing. Tuan-tuan puan muslimin muslimat dan berbagi lagi di mereka. Nak selesaikan 7 musiman tawaf ni bulan Disember, bulan Januari, padat sungguh. Bukan kata bulan Disember, bulan Januari saja. Saya wari semalam ni, pagi semalam. Bulan-bulan sebelum ni pun, bulan 8 ke, bulan 9 ke, bulan 10 ke, memang penuh sajalah Masjidil Haram ni. Macam musim haji pula. Bila semenjak PKP ni dah 2 tahun, orang tak pergi mengerjakan umrah, datang ke Tanah Suci nak mengerjakan haji, macam-macam syarat peraturan. Tapi Alhamdulillah kota tu dah kembali kepada yang asal. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahmati lagi dimuliakan. Maka dengan sebab itu orang melepaskan kerinduannya nak pergi haji. Bukan saja Malaysia, bahkan negara-negara lain pun ada kuotanya, ikut gilirannya. Nak pergi haji, gilirannya lama lagi. So nak melepaskan rindu dengan bumi haram, Mekah dan juga Madinah, mengerjakan umrah. Sebab itu Mekah, Madinah ni dibanjiri manusia setiap bulan. Sebab itulah pengusaha-pengusaha hotel di sana, dia tahu mahal macam mana pun orang tetap akan datang ke Mekah. Maka dia pun mainkan harga. Tu yang package umrah sekarang ni, harga mencecah 9,000, 10,000. Saya percaya satu masa nanti akan mencecah belasan ribu. Muslimin muslimat rahmati lagi di mereka. Jadi selagi mana tuan-tuan ada duit dan kena dengan harga, bersesuaian dengan harga package umrah itu, pergilah. Jangan duk tangguh-tangguh, saya akan duit tu, sebab package-nya akan naik lagi. Dulu dah cukup dah 8,000. Nak mengerjakan umrah, teragak-agak nak pergi, akhirnya package umrah naik pula 9,000, tak cukup duit pula. Maka tuan-tuan puan muslimin muslimat rahmati lagi diberikan, bila Allah dah jentik hati tu untuk buat kebaikan, segera kita bimbang Allah akan tarik dengan berbagai halangan yang lain di masa akan datang. Mungkin penyakit ke, mungkin harga umrah yang semakin naik. Muslimin muslimat rahmati lagi diberikan. Jadi setiap kali saya bawa jemaah, mereka akan kata, ada yang akan tanya, Ustaz, dalam Masjidil Haram ada tandas tak? Sebab saya ni kerap kencing. Dalam Masjidil Haram mana ada tandas? Nak ke tandas ke mana? Yang paling dekat tu, dekat Bukit Marwah tu, keluar pintu ada tandas. Itu asalnya dulu rumah Abu Jahal. Tandas tu asal di kawasan rumah Abu Jahal. Hari-hari orang kencing, hari-hari orang mereka. Yang menunjuk kepada kita masa hidup jangan suka mengencing orang. Tu kencing orang sana, tu kencing orang sini, menipu orang sana. Kencing mesti menipu dah zaman sekarang ni bahasa. Jangan menipu orang. Nanti besok orang kencing. Itulah Abu Jahal perangai dia. Itu tandas yang paling dekat tu. Baru lepas tawaf 7 pusingan, tanya saya mana tandas. Saya kata tandas
Ini dataran Kaabah ni, kan dataran Kaabah ni mana ada tandas. Habis itu macam mana saya nak kencing ni? Tak tahan nak kencing. Kalau nak kencing, kita pergi ke tempat sa'i, berjalan sikit. Kita akan melalui Bukit Safa. Bukit Safa tu nak cross, pergi ke Bukit Marwah 470 meter. Kemudian keluar pula cari rumah Abu Jahal tu. Maksudnya untuk kita kencing. Bahkan masa mulai minat juga ke arah itu. Ataupun kalau takut sesat, tunggulah kami selesai dulu 7 pusingan sa'i. Terpaksalah dia dengan muka kelak menahan kencing dalam keadaan mengerjakan sa'i. Tuan-tuan buat, maka dengan sebab itu berdoalah. Siapa yang ke tanah suci berdoalah, tuan-tuan buat. Dia supaya Allah permudahkan urusan Rabbi Yasir wala tu'asir ya karim. Kadang-kadang orang muda pun penyakit kencing tak lawas ataupun kerap kencing ni, bukan orang tua-tua, orang muda pun. Ya, penyakit ni tak kira usia, dia tak kira usia. Itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perempuan pun sama juga, yang batuk terkencing-kencing. Nak selesaikan satu pusingan tawaf pun tak boleh. Jadi dalam Islam ilmu fiqh ia ada disebut kumpulan daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas sebab kencing tak tus. Jadi ada jemaah jumpa saya, Ustaz, boleh tak saya ada masalah kencing tak tus, saya pakai cawat. Sekarang nanti jual cawat, nampak? Orang lelaki dalam ihram, dia tak boleh pakai seluar dalam. Dia boleh pakai seperti cawat, pampers dan sebagainya untuk menghilangkan kencing dia kena pada kain ihram. Sebab syarat sah tawaf dia mesti bersih daripada najis, termasuk pakaiannya juga kenalah bersih daripada sebarang najis. Itu syarat sah tawaf. Tapi orang yang ada kencing meleleh ni macam mana? Daimul hadas. Saya tak galakkanlah tuan-tuan, tak galakkanlah orang lelaki kalau ada kencing tak lawas pakai apa? Cawat yang dijual di mana-mana kedai itu. Sebab nak mengikat cawat tu dia kena ada kemahirannya. Dia tak boleh ikat simpul mati. Ikat simpul mati dah kira macam berjahit juga. Dia kena ikat simpul kasut. Berapa ramai yang ikat simpul kasut, akhirnya cawat dicici. Bila dicici, bang, cawat apa tak mengaku pula. Bukan saya punya. Allahu Akbar. Satu masalah. Padahal dia lah yang jumpa saya. Boleh tak Ustaz? Boleh tak pakai cawat? Bila cawat tercici tepi tangga tak mengaku pula. Bang, cawat apa? Maka terbaiknya apa dia? Pakai pampers. Pampers yang jenis zip-on. Kalau lelaki yang tak ada masalah, buat pun nak pakai cawat, geli. Memang itulah dia. Ihram ini memang susah. Tak ada ihram yang senang-senang. Tuan-tuan kaum muslimin muslimat terhormati lagi dunia, geli ke tak geli, itulah pakaian dalam ihram. Nak pakai sepeda, nak pakai cawat, buat apa? So ada jemaah, tuan-tuan kaum muslimin muslimat terhormati lagi dunia, berpakai rakam sebab dah selesa pakai baju biasa sebelum ini. Jadi ihram ni macam pakaian yang tak selesa. Memang itulah umrah, memang itulah haji. Haji tidak menjanjikan keselesaan. Haji tidak menjanjikan apa? Keseronokan, kesusahan. Pakai kain ihram. Yang di atas ni bukan dia berjahit pun, karena tertanggal pakai balik, tertanggal nak angkat beg, tertanggal pula. Nasib baik yang atas tanggal, kalau yang bawah tanggal, parah. So itu yang bawah kena pakai tali pinggang. Tujuan pakai tali pinggang adalah untuk mengetatkan kain ihram supaya tak terlondeh. Apatah lagi ketika tawaf, isteri duk pegang kain ihram, suami duk tarik. Suami berdoa, ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah, ya Allah, dan khusyuk tak sedar kain ihram dah terburai, ditarik oleh isteri. Macam mana Allah nak mengabulkan doa dia? Orang Arab tengok astagfirullah, dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang Arab tengok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kain ihram terburai. So itu yang bawah tu bolehlah pakai tali pinggang, yang atas nak pakai apa? Dia kena terucut. Tuan-tuan perempuan tu yang
ihram ni tak ada yang menjelesa kan, semuanya agak mencabar, menyukarkan pergerakan kita. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, nanti lagi. Jadi orang yang sentiasa berhadas tu kena belajar ilmu fiqh. Saya ni jadi orang yang kencing tak tahu ni ustaz macam mana ni. Dalam Islam ada kaedah disebut daimul hadas. Orang yang kencing sentiasa menitis, meleleh, tak tus, maka ia dimaafkan dengan syarat peraturan berwudu dia, basuh dulu kemaluan dia, kemudian pakai pampers, kemudian solat apabila masuk waktu. Dia berwudu apabila masuk waktu. Dia tidak boleh berwudu sebelum masuk waktu. Jadi bila dia dah berwudu pun niat dia kena ada ilmu juga. Dia tak boleh berniat wudu sahaja aku mengangkat hadas kecil. Dia kena berniat sahaja aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Kalau dia niat sahaja aku mengangkat hadas kecil, pada kemaluan itu ada hadas kecil, macam mana terangkat? Maka dia hendaklah niat berwudu sahaja aku berwudu kerana Allah Ta'ala adalah masa waktu. Kemudian dia semayang. Ketika semayang kencing meleleh itu dimaafkan sebab ia termasuk golongan hadas, termasuk orang yang berasih. Ramai dah jemaah umrah. Saya tapi kalau berjalan laju tawaf tu kita banyak pergerakan, katanya sa'i, benda tu keluar Ustaz, benda tu keluar. Ketulan daging tu keluar daripada tubuh ni. Macam mana tu? Ya. Kalau ia keluar, ia dianggap sebagai daimul hadas. Dia sangat pergerakannya itu. Takut nanti kalau cecair dengan ketulan tu keluar kena pada kain ihram ni dah kira najis, maka boleh pakai pampers. Yang sebaiknya pakailah pampers, tak usah pakai cawan. Pakai cawan sebab dia nipis kan. Kadang-kadang dia tak menyerap air kencing, basah dan kena pada kain ihram. Jadi pakai pampers. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, rahmati lagi dimuliakan. Baik. Bahawa ini yang berikutnya, selain salat fardu, jaga juga sembahyang sunat. Sebab amalan yang pertama, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amali salatu. Sesungguhnya amalan seseorang yang mula-mula sekali dihisab pada hari kiamat ialah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau solat itu baik diterima, maka beruntung dan berbahagialah dia. Tetapi wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika solat itu rosak, maka kecewa dan rugilah dia. Kemudian fa in taqasa min faridatihi syai'. Kalau terkurang sesuatu dari solat fardunya, qala Rabb azza wa jalla unzuru hal ya'abdi min tatawwu'in. Allah berfirman kepada malaikat, periksa pula, cuba tengok hamba ku itu ada tak dia semayang sunat. Pentingnya semayang sunat. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, rahmati lagi dimuliakan. Kita semayang sunat buat seperti mana kita semayang fardu. Ada yang semayang sunat dia, bukan semayang fardu, main-main pun tak boleh macam tu. Semayang tak boleh main, asal semayang ni tak boleh main. Buat betul-betul macam mana semayang yang fardu. Sebab semayang amalan sunat yang akan diperiksa ialah, pertama amalan sunat yang akan diperiksa ialah semayang sunat. Kalau semayang fardu kita okey, insya-Allah, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, mana ada manusia yang perfect dalam dunia? Mana ada manusia yang perfect dalam dunia ni? Nabi yang Rasul je yang perfect. Kita ni manusia biasa, tak perfect. Tentu ada sesuatu yang kita buat tu kekurangan. Sama lah macam solat. Tak ada orang yang boleh Nabi ada semayang dia perfect, tak boleh. Maka kita akan tampung kekurangan itu dengan semayang. Itu pentingnya semayang sunat. Dan Nabi semayang sunat yang Nabi suka ialah semayang sunat pada waktu malam. Yang Nabi sebut dalam hadis baginda, ayuhan nas afshus salam wa atimut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah orang makan, dan bangunlah pada waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Maksudnya bangun sembahyang malam.
Nak bangun semayang malam ni tuan-tuan, kena latih. Bangun semayang siang. Kalau semayang siang pun kita malas nak buat, macam mana kita nak bangun semayang malam? Dia mesti bermula daripada yang mudah, iaitu sembahyang pada waktu siang. Sembahyang sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sembahyang duha dan sebagainya, sembahyang qabliyah asar contohnya. Ini sembahyang sunat pada waktu siang. Kalau nak buat sembahyang qabliyah zuhur pun kita rasa berat, dalam keadaan kita sedar tak mengantuk. Ini kan nak bangun pukul 3 pagi nak sembahyang tahajud, yang dalam keadaan kita mengantuk, sejuk dan sebagainya. Maka dengan itu mulakan dengan yang ringan-ringan dulu. Apa dia? Sembahyang sunat pada waktu siang. Jadi sembahyang sunat pada waktu siang ni tuan-tuan, paling asasnya yang rawatib lah. Yang rawatib ada yang rawatib, ada yang muakkad, ada yang ghairul muakkad. Yang muakkad tu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Yang tidak muakkad tambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Muslimin-muslimat rahmat diri. Yang muakkad apa dia tu? Sembahyang sunat sebelum masuknya, sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat sebelum subuh itu. Sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu, sembahyang fardu subuh. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nampak tu? Nabi sebut lebih baik khair minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dunia ni berapa harga mahal, berapa harga dunia ni, tak ada siapa pun boleh kira. Dan berapa harga tanah, sebidang tanah 1 ekar pun berapa sekarang ni kalau diserbat. Kalau di Kuala Lumpur lagi mahal. Ini dunia. Itulah yang kita akan dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, poinnya dalam kita menjaga solat fardu 5 waktu, buat jugalah sembahyang sunat. Inilah sembahyang sunat akan bantu kita kalau kita ada kekurangan di akhirat nanti. Sembahyang Allah akan hisab ni. Start daripada usia kita balik sampai usia kita mati, berapa ribu kita sembahyang pada zuhur. 20,000 tu lah akan hisab. Ada yang diterima, ada yang tak terima. Yang diterima ni seorang subuh, yang sembahyang katakanlah sembahyang subuh 20,000 kita buat daripada usia kita balik sampai kita meninggal. Kira-kira satu hari satu kali, setahun dia 365. So mana setahun kita sembahyang subuh 365 kali. Kali dah 50 tahun. 50 tahun start daripada usia kita balik. Kita balik usia 15, meninggal umur 80. Berapa tahun tu? Kira lah. Katakanlah 20,000. So akan dihisap. Sembahyang subuh yang ni diterima. Sembahyang subuh yang ni diterima. Yang ni tak diterima. Yang diterima. Nanti tuan-tuan akan dikira berapa yang diterima, berapa yang tak diterima. Dia bawa sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isyak, semuanya akan dihisab. Kemudian kalau diterima semuanya, alhamdulillah. Kalau ada kekurangan, tengok pula sembahyang sunat, merampung, membantu mana yang kurang. Tuan-tuan dan puan muslimin. Jadi kalau solat okey, maka ibadat-ibadat yang lain pun insya-Allah okey tuan-tuan. Yang penting solat kena jaga betul-betul. Semakin meningkat usia kita, semakin kita jaga solat kita ni. Sekarang itulah yang dapat saya kongsikan sebagai peringatan buat diri saya dan diri tuan-tuan puan semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang taat kepada perintah Allah, yang paling asas mendirikan solat 5 waktu. Di akhir dan tasbih kafarah dan salat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi alladhina amanu wa amilus salihati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.